Alright, guys, welcome back for our closing session with registry. Now, our closing session will go around maybe 20 to 30 minutes. One of the component of this closing session is a little briefing, a little sharing session uh, by one of my partner in crime, Mr. Sharul. He is the executive for sponsorship and financial assistance. You should ask him many questions which regards to financial assistance, all right? About the scholarship, about Yayasan NTP, about Mana Zakat and whatsoever. Ask him, right? And we do hope that the previous sessions you enjoy it. And please welcome Mr. Sharul to present about the financial system. Please welcome. Encik Nyo, terima kasih. Again, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan masuk tengah hari dah ni. Okay, nama saya Muhammad Syahrul Nizam. So, saya merupakan eksekutif untuk bahagian sponsorship and scholarship unit. Jadi saya akan share slide on berkenaan dengan bantuan kewangan, financial assistance. Jadi saya akan buat ni santai saja. Saya akan terangkan maklumat-maklumat yang perlu untuk adik-adik yang baru nak dapatkan information ataupun ada yang telah memohon UTP. Jadi diharap dengan maklumat ini dapat membantu adik-adik untuk tentang bantuan-bantuan kewangan yang ada dan agar dapat meringankan beban ibu bapa di dalam untuk meneruskan mengajar adik-adik semua ya. Sebentar saya sharekan skrin saya. Alright. Harap dia semua nampak saya punya skrin. Untuk virtual weekend at UTP financial assistance, saya mulakan. Yang pertama, okey. Boleh nampak ke? Tak nampak hilang. Okey. Alright. Okey. Boleh nampak Okey. Okey, kita dalam slide yang ini untuk definition on scholarship dan juga sponsorship dan juga education loan. Jadi mungkin ada setengah adik yang tertanya-tanya apakah perbezaan di antara scholarship, ada yang full scholarship, penajaan penuh ataupun penajaan separa, partial scholarship. Jadi untuk full scholarship ni biasanya scholarship yang menaja keseluruhan amount. Contohnya iuran pengajian, dia juga ada menyediakan allowance bulanan dan juga pembayaran tentang hostel dan sebagainya. Jadi untuk pembiayaan separa, dia hanya cover separuh saja. Contohnya tuition fees ataupun ada juga yang scholarship yang cover untuk duit allowance bulanan ataupun cover hostel saja. Jadi dia ada perbezaan di situ. Ada juga bantuan kewangan ni yang terdiri daripada kategori pinjaman pendidikan. Okey, jadi saya akan terangkan semua benda ni dengan lebih lanjut dalam slide saya yang ini. Okey, dan ada juga classification tentang bantuan-bantuan kewangan yang ada. Ada setengah bantuan kewangan yang kita terima daripada pihak kerajaan, pihak corporate companies ataupun daripada pihak-pihak financial institution ataupun daripada universiti dan juga syarikat-syarikat yang berkait dengan kerajaan. Okey, contohnya macam adik-adik mungkin pernah dengar tentang JPA, MARA, PTPTN. Okey, ini dalam kategori financial assistance daripada pihak kerajaan. Okey, macam yang company corporate ataupun company GLC, contohnya macam daripada Petronas, MWB, Tenaga Nasional, ini kita kategorikan anda penajaan di bawah syarikat-syarikat berkaitan dengan GLC. Okey, untuk UDP kebanyakan
pelajar-pelajar UTP dalam kategori full sponsorship ni kebanyakannya terdiri daripada beasiswa daripada syarikat-syarikat seperti Petronas, JBA, MARA, Yayasan UTP, Yayasan Peneraju dan juga syarikat-korporat yang lain. Untuk partial sponsorship, dia terdiri daripada PT-PTN, tabung zakat UTP dan dikombinkan juga dengan bantuan-bantuan daripada majlis agama maupun yayasan-yayasan negeri. Jadi yang di sini saya nak tekankan untuk kami di pihak UTP, kita menyediakan bantuan-bantuan kewangan. Ada dua bantuan kewangan yang utama yang pihak UTP sediakan. Yang pertama ialah daripada Yayasan UTP. Okey, Yayasan UTP ni ditubuhkan untuk membantu mencari dana untuk memberikan bantuan-bantuan kewangan kepada pelajar-pelajar UTP. Yang pertama kita ada, kalau adik tengok dekat table situ, kita ada yang pertama YUTP Full Scholarship. Yang ini dia menaja untuk secara penuh untuk tempoh 5 tahun. Bermula daripada peringkat foundation dan juga peringkat undergraduate. Jadi kelebihan YUTP Full Scholarship ini ialah dia akan menaja daripada segi tuition fees, hostel fees dan juga memberikan beberapa allowances. Contohnya stipend, book dan sebagainya. Alright. Jadi kategori dia ialah mestilah syarat-syarat untuk memohon YUTP Full Scholarship ni mesti mempunyai straight A sekurang-kurangnya 5A+ dan pendapatan isi rumah sebanyak RM4,000 sebulan. Jadi itu dia punya kriteria. Jadi untuk yang tidak di dalam kategori tersebut, kami juga ada menyediakan di bawah program penajaan Yayasan UTP ni ialah Yayasan UTP Education Grant. Kalau adik boleh tengok sini kita ada YUTP EG 100 dan juga YUTP EG 50. In terms of YUTP Education Grant ni, dia ialah mestilah pelajar-pelajar ataupun pemohon mestilah mempunyai pendapatan isi rumah RM10,000 ke bawah. Okay, dan juga mempunyai result SPM sebanyak 8A- dalam SPM ataupun CGPA 3.50. Jadi kelebihan YTP Education Grant ni ialah dia akan menaja yuran pengajian sebanyak sehingga RM100,000. Bermaksud yuran yang ini memang dia terang-terang menunjukkan YTP akan cover untuk tajaan yuran pengajian sahaja. Tetapi bantuan yang diberikan agak tinggi iaitu RM100,000. Jadi sekiranya adik-adik kata memenuhi syarat kelayakan kriteria untuk Yayasan UTP Education Grant ni, jadi kita memang invite adik-adik semua untuk mohon YUTP Education Grant ni lah. Okay, bagaimana cara nak memohon? Adik-adik boleh layari website yang tertera situ di website UTP dan bolehlah buat permohonan secara online. Pihak YUTP juga ada menyediakan maklumat-maklumat ni di dalam social media mereka. Contohnya dalam Facebook dan Instagram. Jadi saya sarankan adik-adik semua jangan lepaskan peluang. Sila pergi ke social media adik-adik, follow Yayasan UTP punya page dan dari masa ke masa mereka akan updatekan informasi-informasi tentang untuk program YUTP Education Grant ni lah. Okay, jadi untuk masukan bulan 5 ni, YUTP Education Grant ni akan dijangkakan akan buka pada awal bulan 5, iaitu pada 1 hari bulan 5 nanti. Jadi kepada adik-adik yang berminat, saya cadangkan pergi like page diorang dan standby dan boleh nanti bila aplikasi tu telah dibuka, adik-adik boleh mohon. Itu satu untuk YUTP Education Grant. Satu lagi daripada segi bantuan keuangan internal ataupun daripada pihak UTP sendiri, kita ada juga tabung amanah zakat UTP ataupun kita panggil TAZU. Okay, TAZU ni yang pertama ialah untuk golongan kepada untuk orang Muslim, orang Islam, dan dia terbahagi kepada dua kategori, iaitu daripada kategori B40 dan juga kategori M40. Okay, jadi saya harap adik-adik semua kalau melibatkan bantuan kewangan ni memang dia akan adik-adik kena tahulah definisi tentang B40, M40 dan T20. Contohnya kalau B40 ni untuk pendapatan isi rumah, maknanya pendapatan ibu dan bapa. Kalau dalam kumpulan B40 ni bermaksud daripada golongan 4,000 RM4,000 ke bawah. Kalau M40 ialah golongan pendapatan daripada 4,000 kepada 8,000. Dan juga untuk T20, T20 pendapatan bermula daripada 8,000 ke atas. Okay, jadi seperti yang diterangkan sini, tabung amanah zakat UTP ataupun TAZU ni
untuk pelajar-pelajar baru, kita ada satu skim iaitu skim special scheme. Ini memang khusus untuk pelajar-pelajar baru. Jadi kalau adik-adik di dalam kumpulan B40 atau M40, kita tetap menyediakan bantuan-bantuan kewangan yang seperti Tazu ni lah. Cumanya kalau adik boleh tengok, perbezaan antara B40 dengan M40 untuk Tazu ni, kalau untuk kategori B40, dia akan taja separuh daripada boleh dikatakan separuh daripada penajaan untuk peringkat foundation. Sebagai contoh, peringkat foundation untuk B40 dia akan taja daripada segi tuition fees dan juga hostel fee. Tuition fee bukanlah semua, tetapi dia akan cover sehingga 9,312 untuk tempoh 1 tahun. Jadi selebihnya tu, sebenarnya yuran untuk lebih daripada 9,000 tu, adik-adik perlu mendapatkan bantuan kewangan yang lain. Contohnya, kena apply dengan PTPTN. Jadi awak semua memang dibenarkan untuk mohon dua penajaan secara serentak. Contohnya, awak boleh dapat mohon tabung dalam zakat UTP. At the same time, awak juga boleh apply for PTPTN untuk top up perbezaan yang untuk membayar yuran tu lah. Tapi kalau adik-adik tengok di situ Tazu, kalau untuk M40 kategori, dia hanya menaja untuk peringkat tuition fee sahaja sebanyak 9,000. Itulah perbezaan dia lah antara B40 dan juga M40. Sama juga kalau adik-adik yang baru nak mohon untuk peringkat undergraduate, peringkat degree, untuk B40 dia akan cover in terms of tuition fees dan juga hostel fee. Tempohnya tahunan, secara tahunan. Maksudnya adik-adik perlu mohon setiap tahun untuk Tazu ni. Okay, kalau untuk M40 dia hanya cover tuition fee sahaja. Jadi bermaksud di sini, untuk tabung amanan zakat ni perlulah mohon sebab dia tak cover semua. Jadi awak boleh mohon bantuan kewangan yang lain, sebagai contoh PTPTN. Jadi dia kena couplekan dengan dua bantuan kewangan ni lah, barulah boleh ni. Jadi kat situ nanti saya akan terangkan mengenai PTPTN pula. Jadi itu buat masa ni, ini maklumat tentang tabung amanah zakat UTP. Selain daripada bantuan kewangan internal, ini juga maklumat tentang bantuan kewangan luaran ataupun external sponsorship. Kalau adik-adik boleh tengok sini, ada beberapa senarai ni, ada beberapa pemberi bantuan kewangan ni. Sebagai contoh, kita ada bantuan daripada pihak Petronas, kita ada MARA TESP, kita ada MARA GREP, JPA, BIDN, Yayasan Tunku Abdul Rahman, Yayasan Hong Leong dan yang selebihnya lah dalam list ni. Jadi bermaksud ini yang currently bantuan kewangan yang sedang dibuka. Jadi maksudnya adik-adik perlu ambil tahu sekiranya adik-adik memang memerlukan bantuan kewangan ni. Lebih-lebih lagi sebagai usaha untuk membantu ibu bapa lah, untuk meringankan ibu bapa dalam menjelaskan yuran pengajian dan juga bantuan kewangan dan hostel, allowance dan sebagainya. Jadi adik-adik perlu tahu dan ambil tahu tentang maklumat-maklumat tersebut. Jadi kalau kat sini adik-adik boleh tengok ada beberapa yang available dan boleh digunakan untuk kemasukan ke UTP. Okay. Cumanya untuk peringkat foundation ni, dia punya pilihan tu agak terhad berbanding dengan bantuan kewangan yang ada untuk peringkat undergraduate ataupun peringkat degree. Di mana kalau masuk kebanyakan penaja-penaja ataupun pemberi bantuan kewangan ni, kebanyakannya akan memberi untuk peringkat bermula daripada peringkat undergraduate ataupun peringkat ijazah lah. Right? Okay, yang ini ialah mengenai PTPTN. Okay. Jadi untuk permulaan ni memang sekiranya adik-adik nak mohon bantuan kewangan, yang pertama mungkin adik boleh, yang mana berminat boleh mohon dahulu PTPTN ni. Jadi PTPTN ni kita memang highly encourage semua pelajar-pelajar sekiranya masih tidak mempunyai sebarang bantuan kewangan atau penaja, jadi kita encourage student untuk apply PTPTN dahulu. Okay. Sekiranya dah lulus, dah terima duit PTPTN, along the time tu awak boleh apply untuk bantuan kewangan yang lain. Sekiranya awak berjaya mendapat bantuan kewangan yang lain, awak boleh tutup akaun PTPTN awak ni. Jadi di situ satu, orang kata dari segi buat masa ni, orang kata sekiranya awak tidak mempunyai sebarang penajaan, kita memang mensarankanlah untuk mohon PTPTN ni. Jadi apa PTPTN ni cerita macam mana? Dia terbagi pada 3 grup. Okey, daripada segi berapakah jumlah amount yang awak layak terima. Okey, mengikut PTPTN, dia akan melihat balik kepada pendapatan isi rumah.
Okey, contohnya untuk pendapatan isi rumah, kalau yang tersenarai dalam keluarga yang tersenarai dalam list Bantuan Rakyat Satu Malaysia, ataupun keluarga yang mempunyai pendapatan isi rumah kurang daripada 8,000, dan grup yang ketiga ialah keluarga yang mempunyai pendapatan isi rumah melebihi 8,000 sebulan. Okay. Untuk peringkat foundation, yang grup yang pertama ni, maksimum yang jumlah PTPTN yang awak akan terima ialah sebanyak 6,800 setahun. Grup yang untuk yang kedua 5,100 dan yang ketiga adalah RM3,400 setahun. Jadi yang saya cakap tadi, kalau awak katakan awak apply kan melalui Tazu, the same time awak juga boleh apply untuk PTPTN ni sebagai top up untuk bantuan kewangan dalam untuk membayar yuran pengajian dan juga hostel dan allowance sebagainya. Okey. Jadi permohonan PTPTN ni dia buka secara online. Jadi adik-adik boleh pergi ke website PTPTN dan tengok dia punya tarikh opening dia dan macam mana cara nak memohon. Jadi sebagai pemohon, adik-adik perlu tahu apakah dokumen yang diperlukan, bagaimanakah cara nak mohon dan juga macam dia punya tarikh buka dan tarikh tutup. Okey, itu untuk dari segi PTPTN. Kita juga nak kongsikan maklumat tentang education financing ataupun pinjaman pendidikan. Sekarang buat masa ini, maklumat yang kita ada, yang kita perolehi untuk pendidikan education financing ni ialah melalui Bank Rakyat Education Financing. Yang ini kita ada satu kerjasama di antara UTP dan juga Bank Rakyat Cawangan Seri Iskandar. Jadi kelebihan education financing daripada Bank Rakyat ni, adik-adik boleh membuat pinjaman pendidikan. Dia berbeza daripada pinjaman peribadi. Okay? Jadi pinjaman pendidikan ni, financing amount tu boleh dibuat sehingga RM100,000. Okay? Tapi itu pun tertakluk kepada kelayakan lah. Right? Dan dia juga mempunyai interest rate sebanyak 3.31 sehingga 3.65 untuk tahunan lah. Kelebihan Bank Rakyat Education Financing ni, pembayaran installment tu hanya akan bermula selepas adik-adik semua tamat belajar. Ini berbeza lah. Contohnya kalau kita buat personal loan, contohnya ada parents yang buat personal loan, kalau kata contohnya dia lengkapkan dokumen ataupun dokumen dia dah submit by hari ni contohnya, mulai bulan depan pembayaran perlu dimulakan mulai bulan-bulan yang seterusnya. Tetapi kalau untuk yang education financing Bank Rakyat ni, dia berbeza, di mana monthly installment tu hanya akan bermula selepas adik-adik tamat belajar. Okey. Jadi kalau perlukan maklumat lanjut, adik-adik boleh tengok kat situ, ada maklumat di situ untuk kontak, ataupun sekiranya tak sempat dan sebagainya, boleh kontak kami dan kami akan bantu untuk dapatkan ataupun untuk bantu tentang maklumat ataupun informasi yang adik-adik perlukan lah. Okay. The next one, saya nak kongsi sikit macam mana cara-cara ataupun apa yang adik-adik perlu consider sewaktu nak memohon sesuatu ataupun sesebuah badan tentang badan penaja ataupun penajaan. Ada beberapa faktor atau beberapa poin yang adik-adik perlu ambil tahu. Okay. Yang pertama, adik-adik kena tahu apakah jenis bantuan kewangan yang adik-adik semua sedang cari ataupun ingin cari. Macam tadi saya cakap, adik-adik perlu tahu dari segi bantuan kewangan scholarship, sponsorship, ataupun dia full ke ataupun dia separuh ke, ataupun apakah itu pinjaman pendidikan dan sebagainya. Jadi adik-adik perlu tahu term-term yang dahulu. Dan yang kedua, adik-adik kena tahu macam mana dan di mana nak mohon bantuan kewangan ni. Okey, yang paling senang adik-adik boleh tengok dekat social media, dekat online, dekat website universiti atau website company, ataupun melalui surat khabar pun ada, dalam radio pun ada. Okey, jadi adik-adik perlu ambil tahu dan perlu sentiasa alert dan cari maklumat-maklumat tersebut. Okey, yang ketiga, yang antara ciri-ciri waktu yang perlu adik-adik consider ialah tentang kriteria, sebab setiap badan pemberi bantuan kewangan ni mempunyai kriteria yang berbeza. Ada yang nakkan 8A, ada yang nakkan minimum 5A, ada juga yang tengok pendapatan isi rumah, ada juga yang tidak dan sebagainya lah. Jadi semua maklumat-maklumat ni adik-adik kena faham dan kena tahu. Yang keempat, of course, supporting documents, dokumen-dokumen yang diperlukan.
Jadi kena completekan dan kena submit mengikut apa yang diperlukan oleh setiap badan-badan kewangan, pemberi pinjaman ataupun badan-badan penaja ni lah. Contohnya macam IC, pendapatan isi rumah perlu disahkan ataupun tidak dan sebagainya. Okay, ini the last one dia punya deadlines lah, tarikh tamat. Jadi of course setiap badan penaja dia ada dia punya tarikh buka dan tarikh tutup. Jadi jangan miss. Kebanyakan yang daripada student-student yang inform kadang-kadang biasanya diorang terlepas. Contohnya baru nak mohon tapi tengok-tengok dah lepas daripada tarikh tutup sesuatu penaja tu. Jadi ni semua kalau adik-adik tak ambil kira ataupun adik-adik kena cepat lah. Jangan terlepas benda macam ni. Okay? Okey, sekiranya untuk the next one ni untuk maklumat tentang kami, sekiranya adik-adik ada apa-apa masalah ataupun ingin nak tahukan maklumat lanjut tentang bantuan kewangan yang ada di UTP ataupun any bantuan kewangan yang available, adik-adik boleh ataupun ada sebarang maklumat lanjut, pertanyaan yang ingin tahu, boleh contact saya dan juga ataupun boleh email saya dan juga tim saya lah, Cik Tajul, Puan Nora Hasidah ataupun Puan Faridah. Jadi if anything, just email atau call, kita akan bantu berkenaan dengan bantuan-bantuan kewangan yang ada di UTP ataupun yang daripada peringkat luar lah. Okay. Yang terakhir juga, saya sarankan adik-adik semua boleh follow kami punya Facebook ataupun Instagram, Registry UTP. Di mana kami juga kerap update kami punya Facebook dan Instagram tentang peluang-peluang beasiswa ataupun peluang-peluang bantuan kewangan yang ada. So kita akan share dari masa ke masa. Jadi diharap kalau adik-adik follow ni boleh tengok dan boleh dapatkan peluang-peluang tersebut lah. Okey, setakat itu sahaja slide saya. Jadi saya silakan sekiranya ada apa-apa soalan. Sekiranya ada soalan boleh tanya ataupun boleh email kat kami ataupun boleh call kami. Kemudian. Cik Bio? Ada soalan? Kenapa gambar saya keluar je? Tak adalah. Alright. Cakap tadi adik-adik, it's okay, no problem. Kalau mungkin adik tak ada apa soalan sekarang, tetapi kalau ada apa-apa soalan, boleh email contact kita ataupun kalau di Facebook dan Instagram tu, boleh follow dan boleh komen kat situ. So kita akan bantulah apa-apa yang berkenaan tentang maklumat-maklumat yang mungkin adik-adik perlukan dengan lebih lanjut. Ya? Alright, pada waktu yang sama Cik Syarul, saya ada sharekan juga nombor telefon saya di ruangan discussion forum. Yeah. If you have any inquiries atau adik-adik perlukan tempat yang boleh saya directkan your inquiries, adik-adik can also, Cik Syarul pun ada tinggalkan nombor telefon. Alright, boleh WhatsApp kami, jangan call sebab takut kami tengah ada sesi-sesi macam ini. Alright, can just leave your, boleh WhatsApp kami dan kami akan attend to your inquiries. Alright. Okay adik-adik untuk pengetahuan, by later today dalam tempoh sejam dari sekarang, pihak kami akan hantar satu email kepada adik-adik, email yang menyatakan adik telah menyertai virtual open day ini dan juga kita virtual AI weekend at UTP ini, dan kita akan hantar offer letter lah jika adik-adik isi link yang telah diberikan kepada adik-adik. Alright, so any inquiries you can just contact us as per stated dalam discussion forum. I think Cik Syarul ada apa-apa lagi? Okay. Itu saja. Jadi itu saja daripada pihak kami. Saya nak cuba cek di live Q&A juga tidak ada apa-apa soalan. Jadi itu saja sesi kita pada hari ini. Thank you very much. It's been very enjoyable session. Kami sangat berbesar hati melihat adik-adik berada dalam sesi kami. Alright, kami doakan semua. We wish all of you in a good condition and also good health. And take care to all. Stay safe. Bye-bye.